KPM. Salam sejahtera, apa khabar semua? Anda sedang menonton Sukses SPM 2021. Nama saya Chris MJ dan sebelum kita mula kelas untuk hari ini, murid-murid saya ingin ingatkan untuk sentiasa patuhi dan amalkan SOP, iaitu pakai pelitup muka betul-betul dari atas hidung ke bawah dagu. Yang kedua, kerap guna gel pembasmi kuman dan akhir sekali pastikan app My Sejahtera anda dikemas kini. Baiklah, untuk kelas pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan topik vektor. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan profil guru untuk hari ini. Baiklah, bersama Chris di dalam kelas sukses pada hari ini, Cikgu Amir. Cikgu, apa khabar Cikgu? Hari ini agak kacak Cikgu, baju semua agak segar Cikgu. Lebih kurang sama juga dengan Lebih kurang sama lah Cikgu. Cikgu, hari ini dah sedia tak untuk kelas pada hari ini? Ya, saya dah bersedia untuk cuba kita mendalami satu topik dalam matematik tambahan, iaitu vektor. Okey Cikgu, untuk topik ni sebenarnya tingkatan 4 ke 5 Cikgu? Sebenarnya sebelum pandemik COVID lah, katanya. Sebelum KBS, pada peringkat awalnya KBSM, topik ini berada di dalam untuk tingkatan 5. Tapi selepas COVID, iaitu KSSM, topik ini telah dibawa untuk kepada Form 4, iaitu bagi chapter 8, iaitu 48, iaitu Form 4. Faham Cikgu. Alright Cikgu, sebelum kelas untuk hari ini, boleh tak saya ajak Cikgu ke meja saya ni untuk amalkan SOP untuk pakai gel pembasmi kuman. Boleh Cikgu? Boleh. Okey, dipersilakan Cikgu. Alright. Okey, Chris pun nak pakai sikit. Dan untuk kelas hari ini, kita takkan buka mask Cikgu. Kita akan sentiasa pakai pelitup mask, pelitup muka untuk hari ini. Dan bukan kita berdua saja Cikgu. Saya juga ada kawan-kawan dari anak-anak murid Cikgu dari SMK Puteri Ampang di Google Meet. Hai semua. Hai. Baiklah, itu dah bunga-bunga dari SMK Puteri Ampang. Cantik-cantik belaka. Cantik-cantik belaka, betul tu. Baiklah, jom kita perkenalkan saya punya kawan-kawan rakan sekelas baru untuk hari ini. Apa kata kita nak perkenalkan nama dengan cita-cita anda. Baiklah, siapa nak mula dulu? Mungkin Chris boleh tanya Nabila. Hai Nabila, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nabila binti Anissa. Boleh panggil saya Nabila. Cita-cita saya ingin menjadi seorang hematologis. Wow. Hai Nabila, salam berkenalan. Seterusnya, kita ada Iqmah. Hai Iqmah, apa khabar? Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Iqmah Naswar binti Dasrul. Boleh panggil saya Iqmah. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Wah, seorang doktor Cikgu. Boleh tahan. Matematik tambahan agak penting juga Cikgu. Betul. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Atika. Hai Atika. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Atika binti Hamdan. Boleh panggil saya Nurin dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor juga. Doktor juga. Okey, seterusnya kita ada Izatul. Hai Izatul, apa khabar? Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzatul Hani binti Muzaffar Shah. Boleh panggil saya Hani. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang pensyarah. Wow, pensyarah. Alright, seterusnya kita ada Desha. Hai Desha. Salam sejahtera. Nama saya Desha Deliki AP Damendra. Boleh panggil saya Desha dan cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Desha jadi guru macam Cikgu Amir. Dan akhir sekali kita ada Ruyen. Hai Ruyen, apa khabar? Hai. Salam sejahtera, saya Hurian dan boleh panggil saya Ryan. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang psikologis. Wow. Baiklah Cikgu, saya pun sudah berkenalan dengan rakan-rakan sekelas saya pada hari ini. Chris pun dah tak sabar nak belajar matematik tambahan dengan Cikgu Amir pada hari ini. Tapi sebelum tu, apa kata kita ambil rehat sekejap Cikgu, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya? Dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Masih lagi di sini Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Amir, dan mata pelajaran hari ini kelas ialah mata pelajaran matematik tambahan, secara khususnya topik vektor. Baiklah Cikgu, semasa SPM, Chris ambil SPM dulu. Chris rasa matematik tambahan ni agak susah Cikgu. Rasalah Cikgu. Tapi Chris juga nak tahu pandangan murid-murid dan calon SPM untuk tahun ni. Apakah pandangan mereka mengenai mata pelajaran hari ini? Baik, mungkin Chris nak tanya Nurin. Apakah pendapat anda mengenai mata pelajaran hari ini? Okey, pada pendapat saya, chapter vektor ini dia memang agak mengelirukan. Tapi saya yakin kalau kita buat banyak latihan dan ikut je teknik yang apa cikgu akan ajar nanti, saya percaya yang kita boleh kuasai chapter ini dengan mudah. Wow, itu dia Cikgu. Buat banyak latihan Cikgu. Betul. Dengan teknik yang betul. Okey Cikgu. Dan seterusnya, kita mungkin boleh tanya Desha. Apakah pandangan anda Desha? Pada pandangan saya, subjek MPEX ni dia memang susah, tetapi kalau kita faham konsep dan buat banyak latihan, dan kita akan skor dengan baik dan juga melibatkan topik hari ini iaitu vektor. Saya agak tertarik dengan topik ni sebab topik ni dia memang berkait dengan kehidupan kita. So MX ni dia memang ada berkait dalam kehidupan kita. Ada kaitan dengan kehidupan harian Cikgu. Dan seterusnya mungkin Chris nak minta pandangan dari Izzatul Hani. Okey, pada awalnya saya merasa topik ini amat sukar untuk saya faham dan buat. Tapi lepas saya belajar dan faham dengan teknik yang cikgu ajar, dengan konsep yang cikgu ketengahkan, bagi saya macam lebih mudah untuk saya buat, dan semua topik yang dalam topik vektor ni saya boleh buat. Macam Macam tu lah. Baiklah, terima kasih semua. Dan Abang Chris pun dah tak sedia untuk belajar pada hari ini. Tapi saya nak tanya kawan-kawan di Google Meet, sedia tak? Kalau sedia, boleh tunjuk double thumbs up macam ni untuk kelas pada hari ini. Sedia tak? Baiklah, nampaknya kawan-kawan saya pun dah sedia. Chris pun dah sedia. Cikgu, apa kata kita mulakan kelas untuk hari ini? Okey, boleh Chris. Okey, so seperti sedia maklum, yang hari ini kita nak cover adalah matematik tambahan. Bagi vektor. Alright, apabila kita bercakap berkaitan dengan matematik, nama lagi mata, maksudnya kita memerlukan fokus. Pastikan anak semua yang berada dekat kaca TV, okey, pastikan beri sepenuhnya fokus kepada pembelajaran kita hari ini. Matematik, jadi tik. Jadi apa yang perlu kita tikkan, apa yang perlu kita catatkan. Jadi cikgu harap okey, semua anak-anak murid semua dia kat kaca TV semua untuk sentiasa mencatatkan, buat latihan, buat sama-sama kita sepanjang siaran kita 1 jam ini. Boleh cikgu. Iaitu matematik tambahan. Apa lagi tambahan? Jadi tambahannya adalah cikgu memerlukan deria pendengaran. Pastikan dengar sebaik mungkin apakah tip, apakah panduan untuk kita berkongsi pada hari ini. So, jadi cikgu, boleh kita pergi kepada topik kita hari ini? Boleh cikgu. Okey, jom Chris. Okey, matematik tambahan vektor. Okey, sebelum kita berjalan dengan lebih jauh, okey, izinkan cikgu perjelaskan terlebih dahulu apakah objektif ataupun perjalanan kita hari ini. Sejadinya pertama adalah cikgu ingin pastikan di akhir siaran semua anak-anak murid yang berada dekat TV dan juga berada dalam Google Meet dapat untuk mengenal pasti ataupun menentukan magnitude bagi vektor. Yang kedua, ada 2 sahaja objektif hari ini. Yang kedua adalah iaitu ingin menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Ini yang kita nak fokuskan pada hari ini. So, jadi sebelum kita pergi jauh, sebelum kita berjalan dengan jauh, izinkan kita imbas dulu apa yang pernah kita belajar sebelum ini berkaitan dengan vektor. Okey. So, jadinya kita sebenarnya ada 4 komponen yang cikgu fokuskan yang mana murid perlu tahu, wajib tahu untuk vektor ini. Okey. Yang pertama adalah magnitude. Bagaimana cara untuk kita mencari magnitude? Okey. Yang kedua adalah untuk mengungkapkan sesuatu vektor. Dan yang ketiga adalah jika 2 vektor selari, dan yang keempat adalah vektor tidak selari. Boleh tak cikgu nak tanya anak-anak murid cikgu yang berada di Google Meet, apa yang diorang faham berkaitan dengan bagaimana untuk mencari magnitude ataupun perkataan magnitude, apa yang ada dalam kepalanya? Siapa nak boleh bantu cikgu? Angkat tangan. Rian. Magnitude ialah jarak satu vektor iaitu antara 2 titik dengan menggunakan formula. Okey, terima kasih Rian. Dia petik kat situ adalah formula. Okey, memang untuk kita mendapatkan magnitude ini kita memerlukan menggunakan rumus. Iaitu apakah rumusnya?
Iaitu rumusnya adalah magnitude sesuatu vektor bersamaan dengan punca kuasa X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Okey. Yang kedua adalah ungkapkan. Okey, ungkapkan bagi sesuatu vektor, vektor A ke B sebagai contohnya. Iaitu dia memerlukan menggunakan 3 hukum. Iaitu hukum segitiga, yang kedua adalah hukum segi empat selari dan yang ketiga adalah hukum poligon. Alright. Dan yang ketiga ni cikgu nak pastikan semua murid juga mahir untuk mencari apabila melibatkan vektor selari. Tapi jikalau kita fikir selari, agak-agak apa di pandangan pemikiran anak-anak semua yang dalam Google Meet bila kita bercakap pasal vektor selari? Boleh bantu cikgu? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Boleh angkat tangan. Ya. Siapa tu? Okey, Ikmah, silakan Ikmah. Okey, vektor tu dikatakan selari jika dan hanya jika vektor A sama dengan lambda vektor B dengan keadaan lambda ialah pemalar. Oh, lambda okay. Lambda ialah pemalar. Maksudnya jikalau ada sesuatu vektor itu selari, okey, yang membezakan dia adalah kita boleh ungkapkan dalam satu persamaan yang ini idea yang sangat penting yang mana semua anak murid perlu tekankan, iaitu adalah vektor A bersamaan dengan lambda vektor B. Ini adalah idea yang sangat penting apabila kita bercakap berkaitan dengan dua vektor yang selari. Okey. Dan apabila melibatkan vektor tidak selari pula bagaimana? Iaitu apabila dikatakan adalah A dan B adalah tidak selari. Dua vektor tidak selari iaitu H pemalar, H itu adalah pemalar, vektor A bersamaan dengan K ialah pemalar untuk vektor B, manakala H itu boleh disamakan dengan kosong dan K juga boleh disamakan dengan kosong. Jadi mungkin tak berapa jelas, mungkin tak apa nampak. Jadi kita tunjukkan sedikit contoh untuk kita kena pasti apakah perkara yang wajib tahu untuk vektor ini. InsyaAllah awak akan pakar untuk vektor ini. Jom kita tengok contoh yang pertama. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Okey. Jom. Jadi kalau tengok pada contoh yang pertama, diberilah andai kata A bersamaan dengan 5 komponen I minus dengan 12 komponen J. Dan B pula, B ni vektor juga iaitu 3P dengan keadaan P ialah pemalar. Okey, hitung magnitude vektor A. Okey, kalau perhatikan kedua-dua ini vektor cuma dari segi penulisan sahaja berbeza. Yang ini adalah untuk vektor A ditulis secara penulisan komponen, manakala untuk vektor B ditulis dalam bentuk lajur sahaja. Jadinya sebagaimana dijelaskan oleh Ruyen tadi, okey, yang mana magnitude kita boleh cari menggunakan rumus. Okey. Chris masih ingat lagi rumus? Dah tak ingat sangat cikgu. Dah tak ingat sangat. Okey, tak apa, cikgu tunjuk rumusnya. Hari ni saya nak ulang kaji. Okey, kita tunjuk rumus dia terus. Okey. Okey, rumus magnitude ialah punca kuasa X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Dah ingat dah cikgu? Dah ingat? Okey, bagus Chris. Jom, X tu apa benda? X tu adalah perkali bagi I, komponen I. Manakala Y itu adalah perkali bagi J. So, jadi kita gantikan sahaja dalam formula, gantikan sahaja dalam rumus ini sahaja. Terus kita akan dapat ialah 5 kuasa 2 tambah dengan negatif 12 kuasa 2. Tekan saja kalkulator terus. Kita akan dapat zap terus. 13 unit. Betul. Simple tak? Murid-murid di rumah pun boleh cuba ya. Boleh keluarkan pen dengan kertas dan cuba bersama-sama cikgu. Betul. Alright. So, jadinya adalah yang kedua adalah cari nilai-nilai P. Okey. Jika modulus B bersamaan dengan 5 unit. Okey. So jadinya untuk di sini, untuk soalan ini cikgu nak minta semua yang berada dekat rumah dan juga berada dalam Google Meet untuk cuba try bersama-sama. Okey, boleh? Kita bagi masa dalam 1 minit untuk settlekan soalan B ni. Chris pun nak cuba boleh cikgu? Betul boleh. So kita boleh guna rumus kan cikgu? Betul. Yang sama juga. Kita guna rumus sahaja. Simple saja. Diingatkan semua untuk anak-anak murid yang berada dekat rumah, pastikan berada dengan kertas, pensel dan juga kalkulator. Okey? Kalau tak ada kalkulator, pergi cari cepat. Macam dalam sekolah dulu Chris, selalu kan cikgu kita tak ada kalkulator, pergi pinjam kelas. Betul. Cikgu saya dulu selalu juga tekan kepada kalkulator, penggunaan kalkulator sangat penting. Terutama melibatkan subjek matematik dan matematik tambahan. Betul. Okey. Adik dah siap, boleh angkat tangan? Okey. Nabila dah siap. Okay. Yang lain okey tak? Yang lain dah siap semua? Okey, kalau dah siap boleh kita minta anak-anak murid kita untuk tunjukkan jawapan di. Boleh cikgu, mungkin kalau sudah siap boleh tunjuk kertas kat kamera, boleh tak? Dekat kamera. Atau Nabila. Boleh? Ada tak? Sudah siap? Boleh tunjuk kat kamera. Okey, siapa? Mungkin okey, tunjuk. Nabila dapat apa jawapan dia? Okey, semua sama. Okay, Okey.
Okay, so soalan dia nak soalan dia kata cari nilai-nilai P jika modulus B sama dengan 5 unit. Jadi saya pakai formula yang Cikgu Amir dah bagi dan saya sama dengan 5 unit sebab ikut soalan yang dia bagi. Jadi saya masukkan P dalam nilai Y dan 3 square jadi 9 dan square root bawa ke sebelah akan jadi 25 unit. Dan kemudian P square sama dengan 25 tolak 9. Dan saya dapat, jawapan akhir saya akan dapat P plus minus 4. Betul. P plus minus Pandai 4. sebenarnya. Yeay. Ramai cakap sukar, ramai cakap susah NMAT ni. Tapi nampak kalau kita boleh buat dengan teknik yang betul, kita akan dapat jawapan yang betul. Betul sebagaimana yang dibuat oleh Nabilah sebentar tadi. Yang mana adalah kita akan dapat jawapan, kita gantikan sahaja dalam formula magnitude A. Okey. Yang mana kita akan dapat ialah 3 kuasa 2 tambah P kuasa 2. Lepas tu kita rearrange balik, kita akan dapat P adalah plus minus 4 saja. Okay, simple saja nilai-nilai P. Okey, settle untuk perkara pertama yang wajib kita tahu iaitu menentukan magnitude bagi satu vektor. Okey, kita beralih pula kepada perkara kedua yang mana anak-anak murid perlu tahu iaitu ungkapkan bagi sesuatu vektor. Jadi kalau perhatikan di sini, okey, ungkapkan bagi satu vektor, kita ada 3 hukum vektor. Pertama ialah hukum segitiga. Yang kedua ialah hukum segi empat selari dan yang ketiga adalah hukum poligon. Tapi rata-rata semua ini, ketiga-tiga hukum ini adalah menggunakan konsep lebih kurang sama saja. Cikgu akan fokuskan kepada hukum segitiga. Okey, tak nampak? Jom kita tengok contoh. Jom, betul? Cikgu. Alright, jom kita tengok contoh pertama. So contoh untuk bagi ungkapkan ini, raja di bawah menunjukkan segitiga ABC. Alright. So tengok, boleh lukis anak-anak dekat rumah sana, boleh lukis gambar raja ini. Kita buat sama-sama. Titik K terletak di atas BC dengan keadaan BK nisbah KC sama dengan 1 nisbah 2. Okey. Apabila kita bertemu dengan dua garis yang diberi dalam bentuk nisbah. Ini cikgu nak perkenalkan satu teknik ataupun panduan untuk memudahkan kita menjawab soalan vektor ini. Teknik ini adalah cikgu namakan sebenarnya Cik Pah. Sebenarnya nama mak cikgu. Cik Pah. Mak Cik Pah. Kenapa? So, mak cikgu pernah cakap, kata mem sini jawab. Kata, ni mak nak cakap kalau jumpa je soalan vektor, apa kena buat? Pertama, pastikan dalam bentuk pecahan. P. Yang kedua adalah pastikan adalah ada arah. Jangan tak pergi letak arah, kena letak arah. Makcik cikgu cakap, mak Cik Pah cikgu, mak cikgu cakap. Yang ketiga adalah letak apa mak? Letak huruf. Apa tu? Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Pastikan apabila kita diberi adalah dua garis yang dalam bentuk nisbah, pastikan menggunakan konsep Cik Pah itu, iaitu pertama pastikan adalah letak dalam bentuk pecahan. Jadi bagaimana? Anda kata BK bersama dengan 1, okey, manakala KC bersama dengan 2, kita letakkan dekat situ dulu. BK 1, KC 2. Okey, tapi kita kena buat dalam bentuk pecahan. Jadi berapakah pecahan sini? Ini adalah total di sini adalah B ke C totalnya 3. Jadi yang pertama adalah 1/3. Yang kedua K ke C adalah 2/3. Cik Pah cakap apa pula? Dia kata pastikan ada arah. Labelkan B pergi ke C. Letak arah. Itu adalah benda sangat penting dalam vektor ini. Yang ketiga adalah letakkan huruf iaitu 1/3 daripada BC, vektor BC. Yang ini pula 2/3 daripada vektor BC. Simple je. Pertama, pastikan labeling untuk semua anak-anak murid yang berada dalam kaca TV masing-masing, pastikan betul sebaiknya. Alright. So jadinya, bagaimana dia kata cari ungkapkan sebutan P dan Q bagi vektor KC. Okey. Baiklah cikgu. KC. Jadi, untuk setiap kali kita nampak soalan vektor, yang penting ialah Cik Pah. Cik Pah tu PAH. PAH. Jadi, murid-murid pun digalakkan untuk terus betul. Labelkan dalam pada gambar raja. Soalan cikgu. Betul. Pada gambar raja. Betul. So pecahan, arah dan juga huruf. Okey. Cikgu, Chris pun nak cuba buat soalan ni. Okey, boleh. Dan apa kata kita bagi murid-murid masa lebih untuk cuba jawab soalan ni? Boleh. Kita ambil rehat sekejap, boleh tak cikgu? Boleh. Ya, dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita buat bersama-sama dan kembali lagi di Sukses SPM 2021. Okey, Cik Pah pecah. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hai semua, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Amir. Dan pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematik tambahan, secara khususnya topik vektor. Dan sebelum rehat tadi pun kita dah cuba soalan contoh 1 dengan 2 dan Cikgu Amir pun telah bagi strategi dan tip Cikgu. Setiap kali murid jumpa soalan vektor, yang penting kita kena label pecahan, arah dan huruf. Baiklah Cikgu. Okey, kita sambung kembali. Sebagaimana soalan minta adalah untuk kita cari, ungkapkan bagi vektor KC. Okey, kalau perhatikan KC, daripada K kita nak berjalan pergi ke C. Manakah laluan kita boleh pergi, kita boleh lalu? K pergi ke C. Kita ada beberapa jalan. Pertama, KA pergi ke KC. Itu jalan menyimpang. Kita juga ada jalan jauh lagi panjang. Okey, iaitu K pergi ke B, B pergi ke A, last sekali A pergi ke C. Maksud kita ada beberapa jalan juga. Tapi kita juga ada jalan boleh terus pergi straight. Yang mana KC, iaitu daripada K pergi terus sahaja kepada C. Boleh juga dengan syarat kita boleh guna apa-apa jalan sekalipun, dengan syarat setiap jalan itu mempunyai maklumat. Itu saja. Jadi cikgu nak tunjukkan jalan yang terus sahaja, iaitu K pergi ke C. Sebagaimana sedia maklum, untuk kita pergi pada K pergi ke C, kita sudah ada maklumat, iaitu 2/3 BC. Alright. Jadi 2/3 BC. So jadinya setelah kita labelkan tadi 2/3 BC, kita dah ada. Jadi kita perlu sahaja gantikan apakah vektor untuk B pergi ke C. Agak-agak Chris, bagaimana jalan untuk daripada B pergi ke C? Dari B pergi ke C, B pergi ke K dulu je. B pergi ke K, lepas tu K pergi ke C. Itu jalan pertama. Jalan kedua juga kita boleh guna adalah B pergi ke A pergi ke C. Betul. Okey, so jadinya ini cikgu akan guna jalan yang kedua, itu B pergi ke A pergi ke C. Sebab apa? Diberi maklumat 6Q dan juga 3P. Alright. So jadinya kita gantikan sahaja dalam BC bersamaan BA tambah dengan AC. So jadinya apakah BA? BA adalah negatif 6Q. Ingat, hati-hati. Anak panah untuk 6Q ini adalah A pergi ke B. Tapi sekarang ini BA. Jadi kita perlu letak simbol negatif. Tolong ingat anak-anak. Tolong ingat. Okay, ini selalunya perkara yang biasa sudah kita tersilap buat. Okey. So jadinya BA adalah negatif 6Q tambah dengan AC sama dengan iaitu 3P. So kita kembangkan. Ini matematik je. Kembangkan S-Pen. S-Pen setelah sekali akan dapatlah jawapan 2P tolak 4Q. Mudah je bukan? Betul? Faham je. Kita tengok pula untuk soalan AK. Alright. Kalau perhatikan A pergi ke K, kita ada beberapa jalan nak pergi ke AK tu. Pertama adalah AB, BK. Betul Chris? Betul. Jalan kedua mana Chris? AC kepada CK. Betul. Okey. So jadinya cikgu akan guna jalan kedua, AC, CK. Alright. So jadi AC tambah CK. Sebagaimana kita dah buat sebentar tadi, yang mana kita telah labelkan, yang mana ini adalah 1/3 BC, manakala ini adalah 2/3 BC. Betul? Betul cikgu. Alright. So jadinya untuk kita pergi daripada A pergi ke K, kita boleh juga menggunakan jalan iaitu AC tambah CK. Jadinya AC berapakah dia punya nilai vektornya, iaitu 3P. Tambah dengan CK. Alright. Iaitu CK. Sebenarnya CK kita dah cari tadi. Ini ramai sudah perlu tahu. Yang mana apabila melibatkan soalan vektor, ia berkait rapat dengan soalan-soalan sebelum ini. Tolong jadi perhatikan setiap apa maklumat yang kita dapat daripada A mungkin akan digunakan pakai untuk B pula. So jadinya kita dah ada untuk KC, tapi ini KC dia berlawanan arah. So kita akan letak simbol negatif di bahagian depan. Alright. So jadi kita kembangkan sahaja. So last sekali kita akan dapatlah P tambah 4Q. Jadinya anak-anak, dua perkara wajib kita telah cover. Kita telah terokai, kita telah mendalami, iaitu pertama berkaitan dengan magnitude vektor. Yang kedua adalah untuk kita ungkapkan sesuatu vektor. Settle. Ini asas yang paling basic lah kiranya. Kita pergi pula kepada yang ketiga, perkara yang wajib awak tahu sebelum awak menduduki atau masuk Dewan Perperasaan. Jadi apakah yang ketiga itu? Iaitu vektor selari. Sebagaimana cikgu jelaskan tadi, yang dijelaskan tadi adalah kita perlu ingat idea adalah A tambah A sama dengan lambda vektor B. Alright, ini idea yang sangat penting. So jadinya kita tengok contoh. Contoh 3. Rajah di bawah menunjukkan trapezium. Ingat, buat sama-sama. Jangan dengar saja. Trapezium K, L, M dan N. Kita ada trapezium di situ. Titik O terletak di atas garis LN. O berada atas garis LN.
Diberi bahawa KL bersama dengan 5X, ingat dah ada, labelkan terus. Okay, letakkan terus. Manakala KN ialah 15Y. Okay, terus letak 15Y. Okay. Dan 2KN sama dengan 3LM. Sebagaimana cikgu cakap sebentar tadi, apabila nampak je dua vektor ataupun garis yang diberi dalam bentuk nisbah, tolong menggunakan teknik cekpah. Letak dalam bentuk pecahan. Kalau perhatikan dekat sini, 2KN, alright, bersama dengan 3LM. Kita boleh ubahkan dia. KN juga bersamaan dengan, kita pindahkan 2 ke sana, kita akan dapat 3/2 LM. Betul? Betul. Sejadi terus kita boleh letakkan dekat KN, iaitu nisbahnya ialah berapa? Iaitu 3/2 LM. Begitu juga sama dengan LM, iaitu kita pindahkan, kita akan dapatlah 2/3 KN. Faham, Ingat, cikgu? pastikan label sangat penting. InsyaAllah awak label penting, awak label dengan betul, awak dijamin selamat sampai kiamat. So jadinya apa benda soalannya? So soalannya tanya adalah ungkapkan dalam sebutan X dan juga komponen Y bagi LN. Okey, perhatikan Chris. Ya. Apa laluan untuk pergi ke LN? Ke LN boleh pergi terus cikgu. Kan Terus L ke boleh. O Okey. ke N. Okey, betul, itu laluan terus. Kita juga ada laluan lain. Okey. Okey, mungkin anak-anak murid dekat dalam Google Meet ada laluan lain, boleh kongsikan dengan cikgu tak? Siapa nak kongsikan apakah laluan untuk pergi ke LN yang selain daripada pergi terus? Izatul Hani. Okey, boleh Hani. Laluan dia LK, KN. Pandai. Itu juga laluan kita boleh guna pakai. Okey. Laluan ketiga kita juga boleh guna pakai LM, MN. Tetapi kenapa cikgu tak guna laluan LM dengan MN tersebut? Sebabnya tiada maklumat dekat atas ni. Betul. That's why kalau label betul di pada gambar rajah, awak akan nampak mana yang boleh guna laluannya. Okey. Sejadinya kita akan menggunakan sebagaimana yang ada Izatul Hani jelaskan tadi, iaitu LK tambah dengan KN. Alright, so kita ganti saja, iaitu kita akan dapat ialah negatif 5X. Kenapa negatif? Sebab ia berlawanan arah. Tolong ingat yang ni. Okey, tambah dengan KN. KN ialah 15 komponen Y. So settle. Mudah je ungkapkan. Okey. Seterusnya iaitu kita nak beralih kepada soalan KM pula untuk mengungkapkan bagi vektor KM. So daripada K pergi ke M. Agak-agak Chris, laluan mana nak guna Chris? K ke M. Chris akan pilih arah K ke L dulu. Betul. Dan L pergi ke N. Pandai Chris. Sebenarnya Chris ni sangat bijak sebenarnya. Sebab cikgu Amir yang ajar cikgu. Oh ya kau. Okey, terima kasih. So jadi KM adalah kita akan guna laluan yang mudah, iaitu KL tambah dengan LM. Sebab sudah ada maklumat cikgu. Betul, pandai Chris. So jadinya KL kita dah ada, iaitu 5X. Okey. Manakala untuk LM, okey, LM ialah 2/3 KN. Yang mana kita menggunakan teknik cekpah tadi, kita dah label iaitu 2/3 KN. So jadinya apakah KN? Okey, sebagaimana dimaklumkan sudah diberi KN ialah 15Y. Pun kita sudah label. Ingat, label sangat penting. Betul. Okey. So jadinya apabila kita dah masukkan, so kita akan dapatlah jawapannya 5X tambah 10Y. Ini masih lagi melibatkan ungkapkan. Sebenarnya kita nak tengok kepada garis selari. Okey. Mana garis selari? Jom kita tengok pada soalan yang B. Diberi NO sama dengan PLN. Okay, NO sama dengan PLN. So, NO sama dengan PLN. Okey, di situ. Alright. Dengan keadaan P ialah pemalar, jika titik KOM adalah segaris. Segaris ni sebenarnya maksud lebih kurang sama, ialah selari. Okey. So, apabila selari, kita dah ada idea yang mana KOM adalah selari, iaitu KO bersama dengan lambda KM. Ya, Okey. Dan itu cikgu dah letak sedikit dekat situ, adalah cikgu tulis bandingkan. Kejap lagi cikgu jelaskan apa yang dimasukkan bandingkan tu. So jadinya dia kata cari nilai P. Okey, bagaimana caranya? Okey, ini cikgu hadirkan daripada sebagaimana kita dapat daripada soalan A tadi. Ingat, vektor dia berkait rapat. Dia akan guna soalan-soalan yang sebelum ini, jawapannya sebelum ini. Okey. So jadinya idea kita yang pertama ialah KO sama dengan lambda KM. Jadi kita kena cari dulu apakah vektor bagi KO. Konsep sama. K nak pergi ke O. Okey. Agak-agak laluan mana nak guna? Alah, cikgu dah bagi tahu dah. Alah, dah bocor lah soalan. Dah bocor, dah dapat jawapan dah cikgu. KO bersama dengan KN tambah dengan NO. Okey, so jadinya KN tambah dengan NO. So jadinya
Itu laluan yang kita akan guna. Sejadinya adalah KN kita dah ada 15Y, gantikan saja. Manakala NO ini adalah kita akan gantikan adalah daripada PLN. Yang diberi oleh soalan tadi. NO adalah PLN. Okey. Sejadinya LN tu mana? LN. Sudah. LN. Ingat tak kita dah cari? Dari soalan sebelum ni je. Betul, Chris. Okey. Sejadi kita akan gantikan saja nilai yang didapat daripada soalan sebelum ini. So kita akan gantikan, kita kembangkan. So kita akan dapatlah jawapannya adalah negatif 5px. Okey, tambah dengan 15p komponen y. Okey. So jadi itu belum lagi idea dia. Idea kita adalah kita nak samakan ini. KO sama dengan lambda km. Itu idea bagi segaris, selari. Jadi KO kita dah ada, KM pun sebenarnya kita dah ada. Ni daripada soalan sebelum ini. Sejadinya memandangkan jika titik KO dan M adalah segaris ataupun selari, maka ideanya adalah KO bersama dengan lambda KM. Itu idea sangat penting. Jadi kita gantikan KO. Alright, kita gantikan KM, lambda ada. Kita kembangkan lambda, kita darab masuk dalam. Okey. So kita akan dapatlah dalam bentuk sebegitu rupa. Okey. So ingat, pada tips ataupun panduan yang cikgu jelaskan tadi, idea dia adalah KO sama dengan lambda KM. Perhatikan di sini cikgu ada tulis bandingkan. Apa yang maksud dibandingkan itu? Iaitu kita kena bandingkan adalah perkali bagi X. Maksudnya adalah di bahagian depan komponen X ini kita akan samakan dengan perkali bagi X di sebelah kanan ini. Jadi kita akan dapat negatif 5p bersamaan dengan 5 lambda. Tapi yang ni kita tak boleh solve. Sebab apa? Sebab dia ada dua pemboleh ubah, P dan juga lambda. Jadi kita nak solve dia. Agak-agak anak dalam Google Meet, kalau kita ada dua pemboleh ubah, kita nak selesaikan dia, kita nak guna cara apa? Kalau ada dua pemboleh ubah, boleh bagi tahu kat cikgu. Cikgu tak tahu ni. Siapa nak tolong cikgu? Desha silakan. Desha. Ada dua pemboleh ubah, nak guna teknik apa? Cara apa nak dapatkan nilai tu? Simultaneous equation. Betul, simultaneous equation ataupun dalam bahasa Melayu adalah persamaan serentak. Jadi kita kena buat adalah persamaan serentak untuk selesaikannya. Nak buat persamaan serentak, kita memerlukan dua persamaan. Jadi dekat mana satu lagi persamaan? Kita bandingkan juga perkali bagi y. Sejadinya y perkali bagi y, komponen y akan disamakan dengan perkali bagi y sebelah kanan ini. So kita akan ada dua persamaan. Persamaan satu, persamaan kedua. And then kita akan gantikan persamaan satu ini ke dalam persamaan kedua. Saya dapat 15 tambah 15p bersama dengan 10 lambda. Lambda ini cikgu gantikan dengan negatif p. Kita gantikan, kita pindah. Last sekali kita akan dapat p bersamaan negatif 3/5. Simple je bukan? Ingat, apabila nampak soalan yang melibatkan garis ataupun vektor selari, tolong ingat pertama adalah ideanya adalah di sini. Kedua, bandingkan perkali bagi X dengan perkali bagi Y. Dah dapat dua persamaan, kita akan selesaikan persamaan serentak. Simple je. Faham, betul? Okey. Simple je. Jom kita beralih sedikit, kepada soalan ataupun contoh soalan yang mirip SPM. Mungkin ini adalah perkara yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggukan. Ini bukan soalan SPM, ini adalah mirip saja, perkara yang selalu rutin untuk SPM kita. Sejadinya kita tengok, perkara yang sama. Raja di atas menunjukkan segitiga ABC, garis lurus AT bersilang dengan garis lurus BC di titik S. Titik R terletak pada garis lurus AT. So jadi diberi bahawa BS 1/3 BC, ini sangat penting, guna teknik cepas sekejap lagi. AC sama dengan 6X dan AB adalah 12Y. Ungkapkan BC dan juga ES. Jom kita masukkan dulu maklumat kita. Cikgu. Pertama, BS. B ke S, dia dah bagi dah 1/3 BC. Kita terus je boleh letak. Yang ini pun kita boleh pindahkan. Contohnya BS sama dengan 1/3 BC. Kita pindahkan 3 pergi sana, kita akan dapat 3 BS sama dengan 1 BC. Sejadinya BS adalah bersama 1 nisbahnya, manakala BC adalah 3 nisbahnya. Sejadinya kita letak kat sini, 1. Kalau kat sini BC adalah 3, jadi balance lagi adalah 2. Betul. Sejadinya adalah kat sini adalah kita akan dapat 1/3 BC, manakala kat sini adalah 2/3 BC. Sama je konsepnya. Dan sini BS 1/3 BC, baki lagi berapa? 2/3 BC lah. Ingat, pastikan label tu sangat penting. So yang kedua adalah kita ada juga maklumat A pergi ke C 6X. Letakkan
Anak panah jangan lupa, jangan tinggal. Okey? Yang kedua adalah A pergi ke B. 12Y. Ini ada daripada maklumat soalan. Itu Betul, baru cikgu. label, tak jawab lagi soalan. Okey, Betul. ni kita dah jawab soalan. Ungkapkan. Perkara yang sama je. Okey, Chris, kalau daripada tu B pergi ke C, daripada B pergi ke C, apakah laluan dia? Saya Rasa-rasa. rasa yang paling cepat ialah B ke S, S ke C. Boleh tak, Betul. cikgu? B ke S, S ke C boleh. Okey, tetapinya adalah Tak cukup maklumat, maklumat. So dia akan dapat benda yang sama, iaitu B C adalah B pergi ke S, okey, Okey. tambah dengan S pergi ke C. Okey. Okey. So last kali kita akan dapat final answer, kita akan dapat BC sama dengan BC. Oh. Tak dapat apa-apa kan? Betul, Itu betul. tak boleh. Jadi kita tak boleh guna jalan terus. Kita kena guna jalan membengkok pula. Iaitu apa? Iaitu kita akan pergi adalah B, A pergi ke C. Alright, so B, A pergi ke C. Faham. So jadinya, kita akan dapat B, A arah ini kita akan lawan arah. Jadi kita kena letak simbol apa? Negatif. Pandai. Ngam, betul. Chris pun. Okey. Tadi So kita akan letak ada kawan simbol. saya tolong cikgu. Okey, kita akan letak simbol negatif. So negatif 12Y tambah dengan 6X. Siap yang pertama. Okey. Okey, cikgu. So yang kedua pula iaitu adalah AS. Okey. So jadi untuk kita pergi ke A pergi ke S, kita menggunakan jalan AB tambah BS. Okey. So jadi AB tambah BS, sejadinya kita akan dapat 12Y tambah dengan 1/3 BC. Okey. BC kita dah ada daripada yang sini tadi. Okey. Okey. So jadinya kita gantikan sahaja, kita akan dapatlah ES sama dengan 12Y tolak 4Y tambah 2X. Oh, okey, So, faham cikgu. kita permudahkan, kita akan dapatlah 2 komponen X tambah dengan 8Y. Itu basic saja. Itu sajalah cikgu untuk soalan Tapi ni. kalau perhatikan sini, Ya. fokus kita adalah kita nak jawab adalah untuk soalan B ini yang melibatkan selari ini. Tapi yang mungkin kita boleh minta anak-anak dekat rumah sana dan juga berada dalam Google Meet untuk screenshot ataupun ambil gambar. Ya. Okey. Untuk cuba try buat terlebih Betul dahulu. cikgu, dan kita akan rehat sekejap cikgu. Okey, boleh. Supaya kita nak bagi murid-murid di rumah pun peluang untuk cuba soalan ni cikgu. Betul. Dan adik-adik di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi di Sukses SPM 2021. Okay, so Didik TV KPM. Didik TV KPM. masih lagi di Sukses SPM 2021 bersama saya Chris MJ dengan Cikgu Amir, dan pada hari ini kita belajar mata pelajaran matematik tambahan dengan betul. topik vektor. Dan sebelum rehat, kita pun telah jawab beberapa soalan contoh, tapi kita masih ada lebih kan cikgu? Betul. Ha. Okey. So, jadi sebagaimana yang telah dimaklumkan, Okey. sebelum kita berehat tadi, cikgu dah minta semua kan untuk buat, iaitu soalan bagi B ni. Homework Okey. ada cikgu. Boleh je, cikgu dah bagi homework dah. Okey, boleh cikgu tahu anak-anak yang berada di Google Meet dah siap ke belum homework cikgu? Tak semua dah siap jaga. tak? Dah siap ke belum? Dah siap. Okey. Kalau dah siap, boleh tak kita nak minta untuk sesiapa sahaja boleh kongsikan jalan kerja untuk soalan B ni? Boleh? Siapa nak kongsi? Siapa nak kongsi boleh angkat tangan? Okey, siapa nak kongsi boleh angkat tangan? Okey, silakan Nurin. Boleh. Nurin. Okey. Okey, jadi untuk soalan ni, dia dah bagi AR sama dengan MAS. Lepas tu tadi value of AS kita dah cari untuk vektor AS, iaitu 8Y tambah 2X. Jadi saya masukkan je. Lepas tu untuk BR pula, jalan nak pergi BR adalah BA tambah AR sama dengan NX tolak 8Y. Ini dekat dalam soalan. Jadi BA tambah dengan AR tadi pun kita dah tahu dia punya nilai. So masukkan je. And then jadikan dia macam cikgu kata supaya kita boleh buat comparison. Jadikan dia X dengan X, Y dengan Y. Lepas tu kita buat comparison, kita buat persamaan serentak, dan akhir sekali saya akan dapat M saya sama dengan 1/2 dan N saya sama dengan 1. Wow, hebatlah cikgu, anak-anak pandai murid sekali. Ini calon-calon A+ ni. Calon-calon A+. Cikgu harap semua yang kaca TV pun sama-sama boleh ikuti sama-sama, pastikan A+ untuk matematik tambahan. So jadinya sebagaimana dijelaskan oleh Nurin sebentar tadi, okey, iaitu adalah pertama kita ada AR bersama dengan MAS. Okey, so jadinya adalah AS. Okey, kita sudah ada AS yang mana kita dapat daripada soalan pertama tadi. Di sini iaitu 2X tambah 8Y. So, jadi kita gantikan saja. So kita akan dapat M bracket 2X tambah 8Y. Yang mana pula yang kedua daripada soalan diberikan BR bersama dengan NX tolak 8Y. Jadi apakah jalan yang untuk kita guna pakai bagi BR ini? Nurin dah kongsikan tadi yang mana untuk kita pergi B ke R. Okey.
Iaitu kita akan menggunakan jalan adalah BA tambah AR. Okey. So jadinya BA tambah AR. So jadinya BA kita dah ada 12Y, gantikan saja BA 12Y. Tapi ingat, ini BA 12Y adalah ke sana. Ya, cikgu. Jadi kita kena letak simbol apa? Negatif, cikgu. Pandai, Chris. So letakkan simbol negatif, kita akan dapat negatif 12 komponen Y. So tambah dengan M. AR kita ada dekat bahagian atas tadi. So kita letakkan M bracket 2S tambah 8Y. Sebagaimana yang Nurin cakap tadi. Bila melibatkan ada dua vektor selari, kita kena guna adalah bandingkan. Okey. So jadi kita susun, okey, pastikan komponen X satu, komponen Y ada satu dan juga komponen X. So kita bandingkan, kita akan bandingkan bagi perkali bagi komponen X. So kita akan dapat ialah 2M bersama dengan N. Itu pertama. And then yang kedua adalah kita bandingkan untuk komponen Y juga, iaitu kita akan dapat ialah 8M tolak 12, okey, bersamaan dengan negatif 8N. Okey. So kita selesaikan persamaan serentak. So kita akan dapatlah, gantikan persamaan pertama, okey, dalam persamaan kedua, iaitu je gantikan, kita selesaikan. Ini matematik je. Alright, simple je. So kita akan dapatlah M bersamaan dengan 1/2. Sama jawapan dengan Nurin tadi. Tanya Nurin. Tapi kita bukan nak cari M saja, kita nak M dan N. Alright. Jadi bagaimana nak cari nilai N? Kita gantikan nilai M sama dengan 1/2 ke dalam persamaan 1. So kita akan dapatlah N ialah sama dengan 1. Baru betul, baru dapat full markah. Wow, bagus. Alright. Okay, simple je. Ingat, bila melibatkan soalan yang selari, okay, pastikan bandingkan komponen dan selesaikan persamaan serentak. Okey, cuba amalkan kaedah begitu. Cikgu, Chris rasa nak buat lagi satu soalan boleh tak, cikgu? Nak lagi? Nak lagi, cikgu. Nak banyak pun boleh. Ya. Adik-adik di Google Meet nak lagi tak? Nak lagi tak? Nak cuba tak? Nak buat lagi? Okey, bagus. Bagus. Bagus bersemangat. Okey, inilah usaha, inilah idea, inilah cara untuk murid-murid dapat A+. Bersemangat untuk buat soalan lagi. Okey, so jadinya soalan kita bagi pula contoh soalan mirip untuk soalan yang kedua. So jadi, raja di bawah menunjukkan segitiga OAQ. Ingat, jangan tengok saja, jangan dengar saja. Tulis, salin dan buat sama-sama. Okey? Di segitiga OAQ dan OPB dengan keadaan P terletak pada OA dan Q terletak pada OB. Garis lurus AQ dan garis lurus PB bersilang pada titik R. Okey. Diberi bahawa OA ialah 15, O ke A 15X. Okey. Manakala adalah OB ialah 12Y. OB ialah 12Y. Okey, 12Y. So jadi OP ini nisbah. Ingat, kalau nisbah guna teknik Cik Pah tadi. Okey. Dan yang ini pun nisbah. So jadi kita tengok, kita labelkan di muka surat pula dah. Di slide seterusnya. Okay. So jadi dia beri adalah OA 15. Okey, jadi cikgu terus letak O ke A 15, O ke B 12 komponen Y. So OP, PA, OPA tu. So jadi OPA-nya apa? So jadinya OPA itu OP adalah 1, manakala PA adalah 2. Tapi ingat Cik Pas cakap apa? Pastikan dalam bentuk pecahan arah dan juga huruf. So jadinya kita letakkan adalah pecahan 1/3 OA dan juga 2/3 OA. Okey. So jadi dah label begitu sama juga dengan OQ dengan juga QB. So jadinya kita letak dalam bentuk pecahan dan juga arah. Pastikan ada arah. So yang ketiga adalah PR bersama dengan HPB. So PR bersama dengan HPB. So jadi PR bersamaan dengan HPB. Mana PR? Okey, PR sini HPB. Okey, labelkan juga. Dan juga QR yang kecil ni. Yang kecil itu adalah QR bersamaan dengan apa? Iaitu KQA. Di situ. Alright. So soalannya adalah ungkapkan OR dalam sebutan. So kita nak pergi ke OR. So kita ada beberapa jalan nak pergi ke OR. Cikgu tunjukkan terus, iaitu OP tambah PR. Okey. Faham. So jadi OP tambah PR sejadinya adalah OP kita dah ada 1/3 OA. So tambah dengan HPB. Sejadinya OA adalah OA kita dah ada 15. So kita gantikan saja. So terus kita dapat 1/3 15 komponen X. Kita kembangkan, kita akan dapatlah jawapannya adalah begitu. 5 tolak 5H komponen X tambah 12 H komponen Y. Settle, simple je. Ingat, teknik yang betul awak akan dapat jawapan yang betul. Okey, kita tengok pula yang kedua, iaitu nak mencari OR bagi komponen K, X dan juga Y. So, jadi bagaimana jalan dia? Okey, jalan dia adalah OQ tambah dengan OR. O ke R, OQ tambah dengan QR. Sejadinya OQ kita dah ada, iaitu 3/4 OB. Sejadinya OB kita dah bagi, iaitu 12Y. So gantikan saja
3/4 12 komponen Y. Okey. So tambah dengan KQA. Mana QA? Q ke A, iaitu QO tambah dengan OA. Okey. Alright. QO, okey, kita buka sikit, iaitu kita dapat negatif. Kenapa letak negatif? Sebabnya simbol arah itu. Okey. So negatif 3/4 OB tambah dengan 15X, iaitu ini O ke A, 15X. Okey. Kita kembangkan. Okey, kita akan dapatlah final answernya adalah 15KX tambah dengan 9Y tolak 9KY. So kita faktorkan untuk komponen X dan juga komponen Y, kita akan dapat 15K komponen X tambah dengan 9 tolak dengan 9K komponen Y. Siap ungkapkan. Siap baju? Betul. Tapi soalan kita nak cari nilai H dan K. Okey. So jadi ini adalah H dan K. So jadi sebagaimana idea dia? Ideanya kata OR sama dengan OR. Okey. So kita boleh bandingkan. Komponen X sama dengan komponen X, komponen Y sama dengan komponen Y. So jadi kita bandingkan 5 tolak 5H sama dengan 15K. Itu yang pertama. Okey, yang kedua adalah kita bandingkan. So kita akan dapat ialah persamaan kedua. Jadi kita selesaikan persamaan serentak. Okey, matematik saja ni. So last sekali anak-anak semua akan dapatlah jawapan K sama dengan 1/9. Ingat, bukan nak cari K saja, nak cari H sekali. So, jadi kita gantikan balik untuk cari dapatkan bagi nilai H, iaitu dapat 2/3. Simple je. Simple saja. Guna teknik betul, cara betul, panduan betul, insya-Allah awak akan dapat jawapan yang tepat. Baiklah Cikgu Amir, nampaknya kita pun sudah tiba ke pengakhiran rancangan pada hari ini. Tapi mungkin Cikgu Amir, sebelum kita berundur atau bersurai kelas, boleh tak Cikgu Amir kongsi sikit rumusan untuk kelas hari ini, untuk topik vektor Cikgu? Okey, boleh. Untuk kita kongsikan rumusan. Apa kata kalau kita minta anak murid kita yang ada dalam Google Meet untuk buat rumusan? Bolehkah? Boleh Cikgu. Satu murid Cikgu. Siapa? Boleh angkat tangan siapa nak kongsikan apakah rumusan kita belajar? Okey, Nabila. Okey, silakan Nabila. Okey, kesimpulannya lepas saya dah belajar, saya dapat tentukan magnetic vektor dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan vektor dengan lebih mudah menggunakan formula Cik Pai yang Cikgu Amir telah ajar. Alright, terima kasih Nabila. Dengan itu Chris nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Amir dan juga kawan-kawan saya di Google Meet dari SMK Puteri Ampang. Dan kita juga akan menyambut Hari Malaysia dalam 3 hari lagi. Jadi kami di Didik TV ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan kita akan jumpa lagi di episod seterusnya di Didik TV KPM. Bye semua. Bye. Didik TV KPM